Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair wa ba'd. Untuk pengajian yang kedua. Di pengajian pertama ni kita akan berhenti azan tadi, kemudian saya akan sambung sikit lagi sampai 8.45 lebih kurang. Dan kita berhenti sembahyang Isyak, sambung balik pukul 9 malam sampai pukul 10 malam untuk kitab yang kedua. Jadi malam ni kita mula dulu dengan kitab Haid, Al-Amdadul Fayyadah fi Tarjamatil Ibanati wal Ifadah fi Ahkamil Haid wal Nifasi wal Istihadah. InsyaAllah kitab ni kita mula kitab ni malam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terus kepada muqaddimah pengarang. Kata musannif hafizahullahu ta'ala, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Maksudnya, menuntut ilmu itu merupakan satu kewajiban kepada setiap muslim. Dimaksudkan dengan setiap muslim termasuk padanya muslimah. Hadis ini memberi faedah kepada kita tentang hukum wajib menuntut ilmu. Di antara ilmu yang wajib dipelajari ke atas setiap wanita ialah ilmu yang diperlukan olehnya berkaitan hukum hakam haid, nifas dan istihadah. Jika suaminya seorang alim, yakni maksud alim di sini walaupun hanya alim dalam ilmu haid, alim dalam ilmu nifas dan alim dalam ilmu istihadah, betul ya? Maka wajib bagi suami tersebut mengajarkan istrinya ilmu tersebut. Jika tidak, maknanya kalau suaminya tidak alim, hendaklah wanita tersebut keluar untuk bertanya para ulama. Bahkan wajib baginya keluar untuk bertanya para ulama, dan tidak dikira nusyuz, tak dikira dia menderhakai suaminya. Bahkan wajib bagi isteri tersebut keluar mencari alim bagi mempelajari ilmu tersebut. Dan berdosa kepada suami yang tidak alim menghalang isterinya keluar mengaji berkaitan dengan hukum hakam haid, nifas dan istihadah. Jadi kalau suami dah alim tak apa. Alim di sini bukan kita sebut tadi, bukan dengan maksud alim mutabahhir, alim sungguh semua bidang, tak. Daripada awal kitab sampai akhir kitab dalam fiqh dia reti, buka pondok jadi tok guru, bukan yang tu mesti dia. Dia hanya alim dalam haid nifas, dia mengaji bab tu dan dia faham sungguh-sungguh dalam bab tersebut, maka wajib bagi suami tadi mengajarkan isterinya dengan hukum hakam tersebut. Tapi kalau kata suaminya tidak alim dalam bahagian tersebut, wajib baginya menyerahkan ataupun memberikan peluang kepada isterinya untuk pergi belajar ilmu berkaitan dengan haid, nifas dan istihadah. Tak boleh dihalang. Baik kalau dia keluar juga, isteri dia keluar tanpa izin untuk belajar ilmu ini, maksudnya bukan dengan tujuan lain, belajar ilmu haid, nifas dan istihadah, la yu'addu nusyuzan. Tidak dikira dia nusyuz ataupun menderhakai suaminya dengan kata tersebut. Jadi tak terhalang daripadanya nafkah pada hari itu oleh suaminya kepada isteri tersebut, sebabkan kerana dia datang belajar hukum hakam tersebut. Tamam. Jadi hukum hakam haid ni bukan senang juga. Al-Imam Al-Haramain radhiyallahu ta'ala anhu dalam Nihayatul Matlaq mengarang bab haid ni saja setengah jilid kitab. Nihayatul Matlaq dengan cetakan baru ni ada 40 jilid lebih kurang, dan bab haid saja ada setengah jilid. Dan
bab ini bab yang susah dan sukar, dan kerana itu bila mana Syekh Abdul Rahman As-Saggaf hafizahullahu ta'ala, Dr. Abdul Rahman Saggaf, pengarang kepada kitab Al-Ibanah wal Ifadah fi Ahkamil Haid wal Nifasi wal Istihadah ini, menulis kitab Al-Ibanah wal Ifadah ini, maka saya diminta oleh guru yang mulia Al-Allamah Al-Habib Ahmad Maqdi hafizahullahu ta'ala, dalam muqaddimah yang saya tulis ada disebutkan, beliau telah meminta kepada saya untuk menterjemahkan kitab ini ke dalam bahasa Melayu kita. Dan alhamdulillah kitab ini selesai saya terjemahkan pada tahun bila ni 2019. Pada 2 tahun yang lalu. Tamam. Baik, kemudian disebut oleh Syekh Abdul Rahman Saggaf, haram bagi suami menghalang isterinya keluar untuk bertanya, melainkan suami tersebut sendiri yang pergi bertanya kepada para ulama. Jadi kalau kata isteri tidak dibenarkan keluar dan suami juga tidak keluar untuk bertanya tentang hukum tersebut, maka haram hukumnya. Tetapi kalau dia halang isterinya keluar, tak bagi isterinya datang belajar hukum hakam haid, tapi dia keluar mengaji, dia sendiri pergi tanya kepada ulama mewakili isterinya, maka itu tidak bermasalah. Dan memberitahu isterinya akan jawapan bagi masalah tersebut, itu boleh. Jadi kalau dia tak mau bagi isteri keluar, jealous dia kuat sangat ni, ada juga orang macam tu, dia jealous, tak boleh. Bini main kelas pengajian tak boleh, dia jealous. Baik, tak apa, itu hak dia, tapi dia kena datang belajar. Dan bagi reti balik, tolong jawab pula kepada suami isterinya tadi dengan jawapan yang ditanyakan oleh isterinya. Tamam. Kemudian sesungguhnya mempelajari hukum hakam ini dikira sebagai ilmu fiqh, yang mana ianya merupakan tanda bahawa Allah berkehendak kepada hambanya kebaikan, seperti yang telah disebutkan oleh baginda Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Siapa yang Allah Ta'ala inginkan baginya kebaikan, disebutkan khairan dengan nakirah, maknanya dengan maksud azim. Tidak diletakkan dengan alif lam pada khairan. Nabi tak kata man yuridillahu bihil khaira, tak ada alif lam pada khair. Sebaliknya diletakkan dengan nakirah litta'zim, untuk menunjukkan bahawa kebaikan tadi kebaikan yang agung, yang tidak boleh dinilai oleh kita semua. Maksudnya siapa yang Allah Ta'ala ingin berikan kebaikan yang besar kepadanya, maka Allah akan faqihkan dia dalam agama. Dan ini termasuk dalam bab fiqh, dan ini termasuk dalam hadis yang kita bacakan tadi. Faham? Jadi termasuk orang yang mempelajari hukum hakam berkaitan dengan masalah fikih. Masalah fiqh bermakna moga-moga dia diinginkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan dan juga menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Saya menyusun durus fiqhiyah. Saya di sini adalah tuan pengarang, iaitu Syekh Al-Habib Dr. Abdul Rahman Saggaf hafizahullahu taala. Beliau merupakan guru besar di Hadramaut, di Universiti Al-Ahqaf, dan merupakan alim kabir yang banyak mengarang kitab-kitab seperti kitab usul fiqh, seperti kitab qawaid fiqhiyah, dan juga kitab yang kita baca sekarang ini. Ini seorang yang faqih, seorang yang mutabahhir, yang luas ilmunya dan melaut, dan banyak faedah disebabkan kerana tulisan beliau bersesuaian dengan zaman ini, yang memerlukan kepada tajdid bagi penulisan kitab-kitab fiqh. Kerana zaman berbeza mengikut kepada keluasan dan juga bagaimana penguasaan alim terdahulu dan juga tulabul ilm, penuntut ilmu pada zaman dahulu dengan ilmu alatnya, menyebabkan mereka menulis kitab-kitab ilmu ini dengan bahasa yang digunakan oleh ahli ilmu pada zaman tersebut.
Tentu kalau kita melihat kitab Fathul Wahhab karangan Al-Imam Zakaria Ansari radhiyallahu taala anhu, syarah bagi Manhajut Tullab, dan kitab-kitab yang lain yang dikarang oleh Al-Imam Al-Kumasra, hasyiah kepada Anwar kalangan Al-Dabili, dan seumpamanya antara kitab-kitab yang bahasanya agak mendalam dan ringkas dan padat. Jadi beliau menyusun dan memudahkan kembali dengan bahasa yang sampai kepada para penuntut ilmu. Nah, khususnya yang telah mempunyai kebolehan dalam ilmu bahasa Arab, yang walaupun tidaklah terlalu tinggi pengajian dalam bahasa Arabnya, maksudnya mungkin boleh untuk dia membaca kalau kata dia melihat dengan teliti apa yang dikarang oleh tuan pengarang ini. Cuma saya terjemahkan kembali adalah untuk memudahkan bangsa kita Melayu bagi membaca kitab ini dan memahami masalah ini dengan tuntas. Disebabkan kerana masalah haid ini perlu kepada terkis, perlu kepada penelitian dan perlu kepada penyusunan maklumat yang baik untuk memahami masalah tersebut. Tidak dia akan jadi keliru, khususnya pada bab-bab yang akan datang pada masalah berkaitan dengan istihadah dan seumpamanya. Tamam. Jadi saya menyusun, kata Syekh, durus fiqhiyah berkaitan hukum hakam haid, nifas dan istihadah bagi mendapatkan ganjaran di dalam menyebarkan ilmu yang wajib serta menyampaikan dakwah. Saya telah menyusun risalah ini daripada kitab-kitab karangan para ulama Asy-Syafi'iyah ridwanullah alaihim ajma'in. Paling banyak faedahnya saya perolehi daripada risalah Syekhina Al-Allamah Muhammad Ali Al-Qatib, Muhammadin Ali Al-Qatib hafizahullahu ta'ala, yang juga merupakan guru besar di Hadramut. Semoga Allah memberikan kesihatan dan kebaikan kepada beliau, yang mana padanya pembukaan bagi masalah-masalah haid yang sukar. Jadi kalau kita tak salah kalau kita sebut seakan-akan kitab ini seperti syarahan kembali kepada risalah Syekh Al-Allamah Muhammad Ali Khatib hafizahullahu ta'ala, bahkan mungkin ziyadah dengan masail-masail yang ditambah oleh Al-Imam Syekh Abdurrahman As-Saghaf hafizahullahu ta'ala dalam kitab ini, mungkin dengan bahasa yang lebih hampir dan dekat dengan para penuntut ilmu. Dan kebanyakan kitab kebanyakan dan kebaikan kepada beliau yang mana padanya pembukaan bagi masalah-masalah haid yang sukar. Saya membahagikan pengajian ini kepada 8 pengajian seperti berikut. Jadi kitab ni ada 8 durus, 8 pengajian. Maknanya kalaulah nak tumpu betul-betul pengajian ni dalam masa 8 hari contohnya, satu pengajian lebih kurang 2 jam ataupun 1 jam lebih, boleh digunakan dalam 8 hari ataupun 4 hari dengan 2 sesi pengajian, insya-Allah boleh diselesaikan kitab ini sehingga selesai dalam masalah haid. Cuma masail yang lebih banyak ini sebagai dipanggil tamhid ataupun sebagai peringkat pertama pengajian dalam hukum hakam haid, dan kemudian setelah tu barulah naik kepada kitab-kitab turas. Kalau kita baca, insya-Allah akan nampak kalau dipaham kitab ni dengan baik. Jadi kitab ni macam kunci lah. Ni kitab ini macam kunci memahami masalah haid. Faham ni elok, buka kitab turas yang lain, insya-Allah faham. Insya-Allah. Dan dia akan ada tambahan-tambahan masail sahaja, dan kemudian mungkin dijelaskan lagi dengan bahasa yang lebih mendalam. Yang tu. Jadi tak salah ataupun tidak keterlaluan kita katakan bahawa wajib bagi penuntut ilmu untuk memulakan pengajian dalam hukum hakam haid dengan membuka kitab ni terlebih dahulu. Kalau yang boleh bahasa Arab, khair wa ahsan, lebih baik. Buka terus kitab Al-Ifadah, Al-Ibanah wal-Ifadah karangan Syekh Al-Habib Abdurrahman As-Saghaf. Dan kalau kata dia tidak mampu lagi, maka bolehlah kalau kata nak gunakan kitab yang telah saya terjemahkan ni sebagai permulaan. Cuma ada beberapa tempat nanti kita akan betulkan, kerana saya ada sedikit pembetulan yang kita tak sempat maklumkan kepada pihak pencetak. Nanti kalau kata sampai di tempatnya, nanti saya akan maklumkan semula di mana tempat yang perlukan pembetulan tersebut.
Dan kitab ini ada juga terjemahan dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan dah oleh orang Indonesia, dan ada satu lagi terjemahan, kalau tak silap saya ada seorang ustaz daripada Kelantan kalau tak silap saya juga menterjemahkan kitab ini, disertakan sekali dengan peta mindanya. Dia ada sekali dengan carta kiraan hari dan seumpamanya. Saya pernah bertanya kepada Al-Habib Ahmad Al-Makhdi hafizahullah ta'ala. Habib Ahmad Makhdi sahabat kepada Habib Abdul Rahman As-Saggaf, pengarang kitab ini. Dan Habib Ahmad Makhdi yang menelefon dan juga menghubungi pengarang kitab ini untuk minta izin bagi pihak saya menterjemahkan kitab ini, dan diberikan izin. Dan kemudian kitab ini juga diberikan kata aluan oleh murid kepada Habib Abdul Rahman Saggaf, iaitu sahabat saya Al-Habib Ali Al-Baqir hafizahullahu ta'ala, yang sekarang sedang berada di Kuala Lumpur. Beliau menyambung pengajian beliau dalam peringkat PhD di UIA. Saya tak pasti sama ada beliau dah selesai ataupun tidak, rasanya masih lagi di UIA sekarang. Jadi Habib Ali Al-Baqir, sahabat saya yang saya bertemu dengan beliau dan masih sampai sekarang berhubungan baik dengan kami, dan beliau yang menulis mukaddimah bagi kitab ini. Jadi tuan-tuan boleh tengok mukaddimahnya di depan, mukaddimah saya yang pertama, kemudian kata pengantar daripada Al-Habib Ali Zainal Abidin Muhammad Baqir As-Saggaf. Beliau juga keturunan daripada As-Saggaf juga. Dan kemudian kata aluan daripada Syekh Ali Khatib kepada kitab yang dikarang oleh Al-Habib Abdul Rahman Saggaf. Kemudian mukaddimah pengarang. Kita baca hari ini mukaddimah pengarang terus. Jadi dalam kitab ni ada 4 mukaddimah. 4 mukaddimah. Jadi waktu saya tanya kepada Habib Abdul Rahman, Habib Ahmad Makhdi, boleh tak saya nak buat carta? Jadi setiap masail tu ada carta yang saya lukis. Dan saya letakkan carta tersebut di dalam kitab ini. Maka kata Habib Ahmad Makhdi, tak perlu, kata beliau. Kenapa? Karena Habib Abdul Rahman sendiri kalau dia nak buat carta, lebih dulu dia buat. Tapi dalam kitab ni dia tak buat. Allahu a'lam kot, mungkin cetakan yang akan datang dia lakukan, tapi dia tidak lakukan. Dan kalau dilihat ni kitab dia yang asal, tidak diletakkan carta dalam kitab ini. Ditulis seperti mana yang ditulis oleh mutaqaddimin yang terdahulu, ulama-ulama dulu, tapi dengan saubul jadid, bahasa kita sekarang dengan baju baru. Cuma tak dibuat carta. Carta ni kena dalam ni maksudnya. Jadi murid kena latih dalam kepala otak dia, carta tu dihadirkan dalam kepala dia. Soalan macam tu. Kalau hari ni keluar darah warna merah, sampai hari ke-15 keluar macam ni. Jadi kena gambar carta tu dalam kepala dia, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, macam tu. Tapi kita pernah daurah dah kitab ni di sini, dan kita dah gunakan papan putih untuk lukis juga bagi kemudahan kepada para penuntut ilmu yang datang. Tak kira tua ataupun muda, kerana perlukan juga dengan perkara tersebut. Dipanggil pedagogi lah, cara mengajar tu macam tu. Cuma waktu Syekh tulis, dia tidak letakkan carta. Jadi bila saya minta kepada Al-Habib Ahmad Makhdi untuk saya lakukan sedemikian, kata beliau, dak kekalkan terjemah seperti mana yang dia lakukan. Dia tidak buat carta, tak perlu buat carta. Jadi saya menghormati dengan pandangan tersebut. Allahu a'lam, kemungkinan yang menterjemahkan kitab ini dengan diletakkan carta, boleh jadi telah meminta izin dengan beliau dan beliau izinkan. Jadi dengan saya mungkin dia tidak izinkan untuk buat dengan carta, dan dengan orang lain dia benarkan untuk buat carta, maka tidak ada masalah, masing-masing yang penting dapat keizinan daripada pengarangnya tersebut. Sama. Jadi kitab ini ada 8 pengajian. Kalau tumpu betul-betul yang ni, insya-Allah jadi kunci pembuka kepada kitab-kitab ilmu haid. Berkait dengan ilmu haid, insya-Allah kita akan nampak dengan lebih terang sikitlah daripada sebelum ni kalau kata kabur. Pengajian pertama, mukaddimah umum berkaitan darah yang keluar daripada kemaluan wanita. Tamam? Itu mukaddimah pertama, pengajian pertama. Pengajian yang kedua, umur wanita didatangi haid, sifat haid, warna dan tempohnya haid. Pengajian ketiga, suci daripada haid dan nifas. Pengajian keempat, pada masalah nifas, tempohnya dan hukum hakam yang berkait dengannya. Pengajian kelima, perkara yang diharamkan disebabkan haid dan nifas.
Yang keenam, pengajian keenam, pengenalan tentang istihadah dan perkara yang dilazimkan padanya. Dan yang ketujuh, pengajian ketujuh iaitu istihadah pada haid. Dan pengajian yang ke-8, istihadah pada nifas. Jadi ikut terutam satu persatu. Saya memohon kepada Allah Ta'ala, yakni pengarang menyebut, agar menjadikan amal ini ikhlas kerananya. Saya berharap kepada sesiapa yang menilik dan membaca kitab ini, jika terdapat padanya kesilapan dan kesalahan, agar mengingatkan saya tentangnya. Semoga Allah Ta'ala membalas dengan sebaik-baik balasan kepadanya. Sekarang sudah hampir masuk kepada perbahasannya. Berkat pertolongan Al-Malikul Ma'bud, maka kita mulakan pengajian yang pertama. Ini seolah-olah macam kita sedang baca di depan beliau. Ini macam orang yang baca kitab macam ini seakan-akan sedang bermusafir dalam perjalanan permusafiran berkaitan dengan haid, nifas dan istihadah. Jadi seolah macam Syekh nak beritahu, perjalanan dah nak bermula, pakai tali pinggang keledar elok-elok, kita akan mula bergerak. Itu maksud dia, seolah-olah macam tu. Faham? Ini seolah macam sedang berrehlah untuk mempelajari ilmu berkaitan dengan hukum hakam haid, nifas dan istihadah. Tamam. Pengajian pertama, pengenalan umum berkaitan jenis-jenis darah yang keluar melalui faraj wanita. Ada beberapa binatang yang juga keluar haid padanya. Bukan manusia saja, binatang pun ada yang keluar haid. Antaranya disebutkan oleh seorang musannif yang menyebutkan tentang nazam dalam Bahrut Tawil. Kata beliau, samaniyatun fi jinsihal haidu yathbutu walakinna fi ghairi nisa la yuaqqatu. Ada 8 jenis binatang yang keluar haid, yang kalau keluar haid maka sabit padanya hukum haid tadi. Walakinna fi ghairi nisa la yuaqqatu. Tapi selain daripada wanita, maka yang lain pada binatang tersebut tadi ini tidak muaqqat, dia tidak ada waktu yang tertentu. Keluar darah saja dikira haid dah pada waktu tersebut. Daripada kemaluan binatang tersebut maka dikira haid. Tamam? Baik, bila nak guna ni masalah tu? Ni kata ni masalah ni nak guna bila ni? Kalau kata kita tahu kata binatang 8 ni ada keluar haid, bila kita nak guna? Kata ulama ketika dalam bab al-aiman wan nuzur, dalam bab hukum hakam berkaitan dengan sumpah dan nazar. Contoh kalau dia bersumpah, saya bersumpah kalau kata cicak itu keluar haid, maka kamu jatuh talak, kata dia. Tengok-tengok cicak keluar haid pada waktu, keluar darah di pungkok cicak tersebut, maka jatuh talak kepada isterinya pada ketika itu. Tak perlu tunggu lagi waktu haid. Mungkin kita tengok pula cicak ni mungkin tak masuk waktu haid, mungkin istihadah ni ada, cicak tak ada istihadah, keluar darah dia dikira haid dah waktu tu. Lepas tu disebut walakinna fi ghairi nisa la yuaqqatu. Tak ada dalam ni, tak ada dalam kitab. Tapi tidak kalau ada wanita. Kalau wanita ada masa yang tertentu. Manakala kepada yang bukan wanita, iaitu binatang-binatang yang lain. Habis kenapa manusia pun masuk dalam binatang juga? Karena manusia termasuk al-hayawan. Hayawanun natiq. Manusia adalah hayawan an-natiq. Hayawan makna dia apa dia? Hayawan maksud dia haiwan, binatang. Hayawan maknanya apa dia? Apa dia? Maksud dia apa dia, Alif? Hayawan makna dia apa dia? Apa dia? Jismun hassasun mutaharrikun bil iradah. Itu makna hayawan. Dalam mantik, hayawan maknanya apa dia? Jismun hassas mutaharrikun bil iradah, iaitu jasad ataupun jisim yang mempunyai panca indera, yang ada punya hassas, punya panca indera yang mana bergerak dengan iradah, dengan kehendak. Itu dipanggil hayawan. Jadi hayawan jangan rasa terhina pula kata manusia apa panggil haiwan ni. Tak, haiwan maksudnya yang kita sebutkan tadi, jismun hassas
mutaharrikun bil iradah. Itu maksudnya. Baik, apa dia binatang yang keluar haid? Nisaun wa quffashun wa dab'un wa arnabu. Pak, wanita. Yang kedua, quffash, kelawak. Yang ketiga, dab'un, dubuk. Yang keempat, arnabu, arnab. Arnab berkeluar haid. Pak. Lagi, wa naqatun ma'waz'in wa hijrun wa kalbatun. Pak ni. Apa dia? Naqah, unta, betina, keluar haid. Ma'waz'in, waz'in. Nah. Waza' maksudnya apa dia? Cicak. Keluar juga. Yang ketiga, hajar ataupun minta maaf, hijrun. Hijrun apa dia? Unsa al-khayl. yakni kuda betina, dia panggil hijr. Yang keempat, kalbatun, anjing betina. Ni 8 ni yang keluar haid. Apa dia? Nisaun wa quffashun wa dab'un wa arnabu. Perempuan, kelawak, lagi dubuk dan juga arnab. Yang lagi yang 4 lagi, naqatun ma'waz'i wa hijrun wa kalbatun. Jadi 4 tu lagi. Naqah, unta betina, waz'in, cicak, wa hijrun, unta kuda betina, dan yang keempat, yang ke-8 kalbatun, anjing betina. Jadi yang ni yang keluar haid. Dubuk, ini binatang yang ada dikira sebagai ulama kata dubuk ni khunsa. Jadi ni khunsa. Dia boleh jadi betina 6 bulan, boleh jadi jantan 6 bulan. 6 bulan dia boleh mengandung, 6 bulan lagi dia boleh mengandungkan yang lain pula. Ini dubuk, dia makhluk yang istimewa sikit. Dia ada 2 kemaluan, dan dia boleh buat 2 kerja. Dia boleh jadi dia mengandung, dan boleh jadi dia mengandungkan dubuk yang lain. Baik. Jadi itu 8 jenis binatang yang keluar haid. Jadi kita dah faham tadi lah, bila nak guna masalah ni. Lepas tu kata ulama, masalah-masalah pelik kalau mengaji dalam fiqh, kesemua masalah ni akan diguna balik dalam bab apa? Dalam bab aiman wan nuzur. Dalam bab hukum hakam, sumpah dengan nazar. Dia akan guna kat situ. Kalau orang nazar pelik-pelik, tengok balik masalah pelik ada dalam tu. Boleh faham? Hatta dalam bab lurah sekalipun. Contoh kalau bincang bab lurah, bab kenaan dengan daging. Kawan ni sumpah tak mau makan daging. Ikan masuk tak dalam daging? Tu bincang dalam lurah pula, tengok. Adakah ikan dipanggil daging? Daging ikan ke orang panggil ikan? Jadi kalau kata orang ni sumpah tak mau makan daging dan dia makan ayam, adakah dikira dia telah melanggar dengan sumpah dia? Tidak dikira melanggar, disebabkan kerana ayam dalam lurah orang tak panggil daging, walaupun nama dia ayam daging. Faham? Baik, kita tak pergi ke kedai, kita panggil, kalau bahasa kita Melayu pun, kita pergi ke kedai, kita pergi tahu kat tokai kedai, saya nak daging 2 kilo. Tokai kedai timbang daging buat main, kita kata tak, saya nak ayam. Tadi kata daging, dah ayam kan daging juga tu. Kalau daging, kalau ayam, sebut ayam, saya kena spot lagi. Kita kata, tak, saya maksudkan tu daging tu, ayam kan ada daging juga. Tak, kerana lurah kita sendiri pun, adat kita tidak menyebut daging tu kalau ayam tanpa disebutkan ayam. Kalau nak sebut daging ayam tak apa, dia kena ada qaid. Kalau sebut daging saja, maknanya daging lembu. Kalau kambing, ya umum termasuk dalam daging juga, masuk sekali dalam daging tadi. Faham? Khabau pun sama juga, masuk dalam daging tadi. Tapi kalau ikan, ikan tak. Ikan tak. Lepas tu kalau orang yang bernazar tidak mau makan daging, dia makan ikan, maka dia tidak dikira sebagai melanggar nazar dia pada waktu tersebut. Sebabkan kerana ikan tidak dipanggil daging dari segi lurah dan juga dari segi bahasa kita tidak sebutkan adatnya macam tu. Baik, patah balik kepada tajuk kita. Darah yang keluar daripada faraj seseorang wanita itu hanya 3 jenis sahaja. Ingat ni, orang perempuan. Yang bukan perempuan je ingat ni, orang lelaki pun kena ingat juga. Salah dia, yang alim bahagian ni orang lelaki, walaupun dia tak keluar. Ni ajaib bab hukum kahit ni.
Yang alim bab ni orang lelaki, dia tak keluar pun, tapi dia alim bab tu. Tanya pergi kat mana pun, kalau dia reti sungguh bab tu, dia boleh jawab. Faham? Lepas tu kena ada orang perempuan juga yang kena jadi pakar sungguh bahagian. Ni kata orang perempuan mengajak, dia pun bagi keliru kat orang perempuan lain. Jam terus. Yang herannya mengajak kita haid, tengah duk mengajak tu pun dia bagi keliru lah. Sebab tu kata penceramah kena beringat dalam bab-bab ni. Bukan kerana sekadar boleh ceramah saja, boleh baca kitab boleh. Tak boleh. Baca kitab syait. Baca kitab ni adalah satu urusan yang lain. Jangan buat pandai-pandai dengan bahasa tersebut. Faham? Ada seorang penceramah pernah sebut, ramai orang share ceramah tu. Dia kata, tuan-tuan kalau keluar daripada rumah, tamam, nak tahu kata kita ni tutup aurat lengkap ke tak lengkap, tengok nak semayang kena tukar kain ke tak, nak tukar baju ke tak bersemayang. Kalau kena tukar pakai baju semayang, maknanya pakaian kita masih tak lengkap, kata dia, masih tidak tutup aurat dengan sempurna. Suami kena tengok benda tu. Tamam? Kalau dah tak perlu tukar baju, maksudnya dengan baju tu saja dah terus boleh semayang, maka baju dah sempurna dah pada waktu tersebut. Baik, nak tanya kat ibu yang semua, betul tak pernyataan tu? Binazaril faqih, dengan pandangan faqih. Jangan tengok dengan pandangan umum macam tu kalau ceramah. Ya, kata sekadar nak bagi orang tutup aurat dan sebagainya. Ya, apa makna tutup aurat? Kena faham dari satu-satu. Sebabnya nak jadi pendakwah pun kena reti dulu hukum tu. Kurang tepat masalah tersebut kalau dibahas macam tu. Kenapa? Kerana syarat dalam solat cukup sekadar menutup auratnya dengan makna tutup kulitnya daripada dilihat, daripada zahir auratnya pada waktu tersebut. Jadi maknanya kalau perempuan pakai seluar jin ketat, pakai tudung elok, baju ketat sampai tutup semua ni lengan dia, faham? Pakai stokin, keluar pergi ke City Plaza. City Plaza orang tak pergi dah. Aman Central. Pergi Aman Central. City Plaza orang pergi juga lah. Dia nak beli butik-butik baju waktu lah. Pergi Aman Central jalan, baju ketat. Tengok masuk waktu semayang. Baik, kalau dia nak semayang dalam apa ni, tempat semayang perempuan, dengan baju dia yang ketat tadi, dengan pakai dia yang ketat tersebut, dengan pakai stokin, lengkap semua elok dah. Tak nampak pun warna kulit dia. Tudung pun pakai, ya, tutup elok sampai ke dagu ni, tutup elok, tapi ketat. Sah tak semayang dia? Sah semayang dia. Tamam? Semayang dia sah kalau kata dia tutup lengkap macam tu, sah tutup aurat dia. Tutup aurat pada sah semayang dia. Baik, masalah berkenaan dengan ketat tu masalah kedua. Tu masalah lain. Jangan duk campur aduk pula. Kata maksud dia, ustaz suruh perempuan pakai ketat kan? Oh, ikut mana ni? Saya tak sebut apa yang tu. Saya kata masalah semayang dia sah ke tak. Sebab tadi ada orang kata kalau nak tengok pakaian kita ni elok ke tak elok, semayang tak perlu tukar baju. Betul ke? Baik, kalau kata dia pakai macam tu, dia tak perlu tukar baju. Pakaian dia macam tu, sah tak semayang dia? Sah semayang dia. Sama? Haram depan lelaki ajnabi. Dan sah. Hukum hakam macam tu sebut. Sama? Masalah dia pakai ketat, tu masalah kedua. Haram disebabkan kerana dia pakai macam tu, disebabkan kerana apa? Kerana boleh menyebabkan jadi fitnah pada waktu tersebut. Dan itu tidak lagi dikira sebagai menutup dengan makna tutupan yang sepatutnya, yang diinginkan oleh syarak. Karena syarak menginginkan pakaian bagi wanita ni yang menjaga maruah dirinya dengan longgar dan seumpamanya. Sama? Baik, kalau dia pakai longgar, dia pakai longgar dengan baju kelawak contohnya, pergi ke Aman Central, longgar tu kan. Kemudian dia pakai baju ketat sampai ke sini. Dalam ni pula sakat dada ni je, bawah ni terbuka. Nampak? Tapi pakai baju kelawak, longgar bukan main lagi elok. Pakai stokin semayang. Sambil duk angkat Allah tu, nampak hak dalam ni. Batal tak semayang? Batal juga semayang dia. Kalau macam tu. Jadi kena perincikan. Jangan asal sedap cakap saja.
Nah, orang perempuan bakat share, juta share. Juta. Sampai kalau Indonesia pun share. Nah, bahkan kerana ceramah sedap. Tak boleh macam tu. Nah, ilmu satu benda, ceramah satu benda lain. Nah, jadi kena orang panggil apa? Kena detailkan masalah-masalah tersebut, nanti akan mengelirukan orang. Dia kata, ada orang kata nanti dah kita tak keliru pun Ustaz. Tak keliru apa? Bohongnya. Ramai juga tak tahu pun. Ramai tak tahu pun. Nah. Lepas tu kalau tengok orang perempuan ketat pakai waktu sembahyang, terus dia main tegak lagi. Kata ni tak sah ni sembahyang, tak sah terus. Nah. Tu kata tak. Nah. Lagi hebat lagi, zaman viral je ni. Orang duk sembahyang pun ambil gambar. Lepas tengok ni macam mana ni sembahyang, ajaran apa ni sembahyang ni, pakai baju macam ni. Dia pun tak tahu apa dia yang dia cakap sebenarnya. Sebab tu kena hati-hati. Nah, bab ni kena, hukum hakam ni kena serah kepada ahlinya. Jangan pandai-pandai ikut suka kita. Baik. Pengenalan umum berkaitan jenis-jenis darah yang keluar melalui faras wanita. Darah yang keluar daripada faras, oh masuk waktu. Jadi kita azan dulu, kemudian kita sambung sekejap. Sila. Kita sambung kembali pengajian yang pertama, pengenalan umum berkaitan jenis-jenis darah yang keluar melalui faraj wanita. Darah yang keluar daripada faraj seseorang wanita itu hanya 3 jenis sahaja. 3 sahaja. Yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga istihadah. Ketiga-tiga jenis darah ini mempunyai maksudnya tersendiri yang nanti akan dibahaskan secara terperinci di dalam pengajian-pengajian yang seterusnya insya-Allah taala. Jadi Syekh Al-Habib Abdul Rahman As-Saggaf mula memperincikan makna bagi setiap jenis darah tersebut. Pertama, darah haid. Haid berdasarkan syarak membawa maksud damun jibillatun, darah semula jadi, yakhruju min aqsa rahimil mar'ati, yang keluar daripada bahagian paling hujung di dalam rahim seorang wanita, min ghairi sababin, dengan jalan sihat tanpa sebarang sebab, fi awqatin ma'lumatin, pada waktu-waktu yang tertentu. Ingatlah ni takrif dia. Yang pertama, darah ini darah yang keluar secara jibillah, dengan makna darah yang keluar secara semula jadi, yakhruju min aqsa rahimil mar'ah, keluar daripada hujung rahim. Hujung sekali. Mana hujung tadi apa dia nanti kita akan tengok. Dan kemudian daripadanya tanpa sebab, pada waktu-waktu yang tertentu. Berdasarkan takrif ini, terdapat 4 perkara yang terkandung di dalam darah haid. 4 perkara. Yang pertama, darah haid adalah darah semula jadi. Kedua, ianya terbit daripada bahagian yang paling hujung di dalam rahim wanita. Ketiga, ianya keluar dalam keadaan wanita itu sihat tanpa sebarang sebab. Ini berbeza dengan darah nifas dan istihadah. Keempat, istilah menunggu istilah. Betulnya ada 4. Ketiga kita coba waktu. Betul kan? Gambar tadi. Keempat, ia yang keluar pada waktu-waktu yang dimaklumi oleh wanita tersebut. Darah haid juga mempunyai tempoh waktu paling singkat dan paling panjang, serta tempoh waktu yang biasa. Perkara ini akan dibincangkan pada bahagian seterusnya insya-Allah taala. Tidak paham takrif haid, kata ulama Maulana Syekh Ali Umar rahimahullah menyebut ta'riful fiqhi ahkam syar'i. Ta'rif hukum fiqh ini adalah hukum hakam syara'. Jadi kena reti takrif. Tapi takrif maka nanti kita akan jadi keliru. Akan terpadukan nanti antara takrif haid dengan nifas apa bezanya, dengan istihadah apa maksud dan beza. Jadi kena reti perbahagian apa ni perbezaan di antara ketiga-tiga jenis darah tersebut.
Jadi dalam haid pun ada tempoh waktu dia. Ada yang paling panjang, apa masalahnya, paling pendek, apa masalahnya, dan pertengahannya, ataupun waktu biasanya. Dalil bagi haid. Kita baca lagi dari buat ini hadis Pak. Kita pernah lakukan. Dalil haid adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini maksudnya berikutnya. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala menerangkan tentang hukum haid dan menjelaskan kepada kita bahawa haid adalah najis. Dia disebut qul huwa adhan, disebut dia adalah adhan dengan makna najis. Dengan menyebutkan firman-Nya qul huwa adhan, maksudnya haid itu adalah kotoran. Jadi kemudian Allah Ta'ala mengarahkan para suami mengelakkan daripada mubasyarah para isteri mereka di antara pusat dan lembut. Nanti akan dilihat dalam bab ini dan kita juga apa beda mubasyarah dengan masalah yang bersenang-senang dengan isteri. Ada beza di antara mubasyarah dengan tamattu', tamattu' dengan isteri tersebut. Bukanlah i'tizal yang dimaksudkan dalam ayat tersebut dengan maksud menjauhkan diri daripada isteri mereka ketika makan, minum dan tempat tidur. Ini merupakan adat golongan Yahudi yang menjauhkan diri mereka daripada isteri-isteri mereka ketika dalam keadaan haid. Jadi bukan makna fa'tazilun nisa' di sini dengan makna menjauhkan diri daripada isteri dengan menjauhkan diri daripada makan, dengan minum dengan isteri, tempat tidur dengan isteri dan seumpamanya seperti adat Yahudi. Yahudi ketika mana didatangi istrinya dengan haid, maka mereka akan berpisah dengan istrinya tersebut, diletakkan istrinya bersama dengan binatang ternak, tidak boleh makan dan minum bersama dengan istrinya lagi. Ini berdasarkan beberapa riwayat hadis yang menceritakan tentang perkara itu berkenaan. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu أن اليهود كانوا إذا خرجت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت. Adalah Yahudi ketika mana haid wanita-wanita isteri-isteri mereka, maka mereka tidak akan makan dan minum bersama dengan isteri tersebut. Tidak akan walam yujami'uhunna fil buyut, maksudnya tidak akan bersama dengan istrinya di dalam rumah. Diberikan dan diletakkan istrinya bersama dengan binatang ternak dalam kandang haiwan. Wasa'ala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat bertanya tentang masalah tersebut. Sahabat tanya disebabkan karena dah jadi suatu perkara yang ma'ruf di dalam umat Madinah pada waktu tersebut bahawa wanita dan juga yang mendatang haid akan diperlakukan sedemikian oleh lelaki-lelaki Yahudi. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat Allah, fa'anzalallahu ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa'a fil mahid. Surah Al-Baqarah ayat 20. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isna'u kulla syai'in illa nikah. Buatlah apa sahaja pun dengan istrimu melainkan nikah, dengan makna bersetubuh, yaitu dengan makna illa al-waqta, dengan bersetubuh saja tak boleh. Yang lain maksudnya makan, minum, tidur bersama dengan istri di atas satu katil tidak bermasalah dan tidak seperti yang dilakukan oleh lelaki Yahudi kepada istri-istri mereka. Dan kemudian hadis yang seterusnya, wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kuntu ashrabu wa ana haidun. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah bahwa kata beliau, aku minum air
sedang aku dalam keadaan haid. Summa unawiluhum Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam fayada'u fahu ala mawdi'in fiyya fayashrabu. Maka aku berikan minuman ini. Sayyidina Aisyah kata aku minum air. Waktu itu aku haid. Kemudian aku serahkan kepada Nabi bekas minuman itu tadi. Lalu Nabi minum di tempat yang mengenai mulut bibir. Jadi Nabi tengok mana bibir Sayyidina Aisyah kenapa diminum di sini. Itu yang menunjukkan kata kasihnya Nabi dengan beliau. Dan kemudian yang kedua menunjukkan kata perbezaan syariat kita dengan apa yang dilakukan oleh golongan Yahudi. Fa'ata'arraqul 'arqa, kata Sayyidatina Aisyah. Ata'arraqul 'arqa dengan makna apa? Kemudian aku pernah menggigit bahagian daging. Wa ana haidun, dan aku dalam keadaan haid. Summa unawiluhum Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa yaqa'u fahu 'ala mawdi'in fiyya. Lalu aku berikan daging yang aku gigit tadi kepada Nabi. Nabi ambil dan Nabi gigit di tempat yang aku gigit tersebut. Bahagian gigitan Sayyidatina Aisyah digigit oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang boleh diambil daripada hadis ini? Dipaham daripada itu bahawa syariat kita berbeza dengan apa yang dilakukan oleh Yahudi terhadap isteri-isteri mereka. Kemudian hadis yang seterusnya, wa anha radhiyallahu anha, daripada Sayyidatina Aisyah juga meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yattaqiu fihi fayaqra'ul Qur'an. Jadi sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kepala baginda yang mulia di atas ribaanku, kata Sayyidatina Aisyah. Tak ada riba Sayyidatina Aisyah sambil membaca Al-Quran, sedang aku pada waktu tersebut dalam keadaan haid. Jadi di sini ayat tersebut juga menerangkan kepada kita bahawa diharamkan bagi seseorang tersebut menyetubuhi istrinya ketika dalam keadaan haid jika darah haid tersebut telah habis waktunya dan wanita tersebut telah mandi, maka harus bagi suaminya untuk menyetubuhinya pada tempat yang diharuskan. Jadi dipahami di dalil-dalil yang disebutkan oleh Al-Habib Abdul Rahman As-Saddaf hafizahullah ta'ala berkaitan dengan apa yang berkaitan dengan haid tersebut. Seterusnya, dalil berkenaan darah haid disebutkan dalam beberapa hadis. Antaranya sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu taala anha. Ini antara wanita-wanita yang keluar istihadah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang wanita-wanita pada zaman Sayyidina Rasul yang terkena dengan istihadah. Antaranya Sayyidatina Fatimah binti Abi Hubaysh. Kata beliau, fa idza akhbarat, kata Nabi, fa idza akhbaratil haidatu fatruki salat. Bila mana telah datang haid bagimu, maka tinggalkanlah salat. Fa idza zahaba qadruha faqsili anki dama wasalli. Dan jika telah berlalu tempoh haid tersebut, kemudian basuhlah darah tersebut dari kemaluan dan tunaikanlah salat. Jadi ini Allah Muhammad disebutkan dalam dibagi dalil terkait berkenaan darah haid, disebutkan di dalam beberapa hadis, antaranya bahwa darah haid. Jadi awal-awalnya mudah-mudahan ketahuilah wahai para penuntut ilmu, semoga Allah Ta'ala menganugerahkan taufik kepadaku dan dirimu. Kenapa Syekh sebut kepada penuntut ilmu? Karena nak beritahu kepada kita bahawa pengajian ini bukan hanya untuk perempuan, lelaki bukan mengaji juga. Kalau kita ada isteri, mungkin akan berkahwin nanti. Kalau tak kahwin lagi, kalau dah kahwin ada anak, kita akan ada anak perempuan. Kalau kita ada saudara perempuan, saudari perempuan kita, ataupun ibu kita yang tanya, orang tua kita dan semuanya akan bertanya tentang masalah selanjutnya. Pada pertanyaan orang, perempuan kita tidak tahu. Kalau tak ingat juga,
Syafi'i dia kata. Jadi kita ada boleh buka-buka tadi tengok sebentar. Apa ada nota begini. Baik, seterusnya. Sesungguhnya haid itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala ke atas wanita anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Adalah sebagai ujian kepada mereka. Telah sabit di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang haid, inna hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Maksudnya ini merupakan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala ke atas wanita dalam kalangan anak Adam. Jadi benar-benar yang telah ditetapkan oleh Allah kepada anak Adam. Hati susah, senanglah. Damun jibillatin, atau disebut damun jibillatun, takhruju atau yakhruju min aqsa rahim mar'atin min ghairi sababin fi awqatin ma'lumatin. Itu makna. Kemudian masuk kedua nifas. Apa dia nifas? Ta'rif nifas adalah ad-damul khariju ba'da faraghi rahim min al-hamd. Maksudnya darah yang kedua setelah kosongnya rahim daripada kehamilan. Ta'rif ini sangat bagus. Ad-damul khariju ba'da faraghi rahim min al-hamd. Kita sebut ba'da al-wiladah. Kenapa? Karena boleh jadi ada anak seorang lagi dalam tubuh. Kalau belum sebut sesuatu ta'rif penting. Ta'rif penting. Bila kita tahu ta'rif, maka kita tahu makna dia. Hukum makan tadi apa dia. Contoh, orang tanya dekat kita, perempuan ni mengandung, kemudian beranak. Lepas dia selesai beranak, anak yang pertama, dia ni kembar anak dia kembar juga. Beranak seorang belum keluar pada dua itu dalam perut. Lepas 5 minit keluar pula yang kedua. Lepas 5 minit keluar pula yang ketiga. Keluar yang pertama. Lepas keluar pertama itu sebelum keluar yang kedua, keluar darah pada waktu itu. Darah itu nak panggil darah. Darah nifaskan, darah haidkan, darah istihadah. Nak panggil darah apa? Kalau kita tengok ta'rif, kita faham. Darah nifas mesti ba'da faraghi rahim min al-hamd. Mesti suci ataupun kosong rahim daripada kehamilan. Kalau masih ada lagi dalam perut pada waktu itu dengan bayi dan keluar darah pada ketika tersebut di antara anak pertama yang tersebut keluar darah, maka itu tak akan nifas. Jadi bagi haid kalau kena pada waktu haid. Kalau waktu itu waktu haid, maka tidak haid, tidak dibanding nifas. Kenapa? Karena wanita boleh keluar haid ketika mengandung ataupun ketika beranak, boleh jadi dalam boleh. Ini yang dipegang oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dalam mazhab. Sebab itu ta'rif ni penting. Dan saya kata damul khariju ba'da faraghi rahim min al-hamd. Darah yang kedua setelah kosongnya rahim daripada kehamilan. Jadi kalau ada anak lagi dalam itu yang keluar sebelum keluar anak kedua yang mengosongkan rahim, maka yang keluar darah sebelum selesai rahim dan kosong dikira darah haid. Dan kalau keluar sebelum beranak keluar darah waktu itu dikira darah haid pada waktu tersebut. Kalau kena pada waktu haid yang mudah ataupun yang biasa bagi wanita tersebut. Penerangan ta'rif. Nifas adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim daripada kehamilan, sama ada yang lahir tersebut merupakan alaqah, yakni ketulan darah, ataupun mudghah, yakni ketulan darah. Tadi kita mengaji tadi baik ibu apa tadi? Damun jibillatun yakhruju min aqsa rahimil mar'ati. Betul? Ada aqsa rahimil mar'ati. Jadi min ghairi sababin di waqtin makhsusatin, di awqatin makhsusah. Dalam itu disebut keluar daripada
kita sebut darah yang keluar daripada faraj wanita. Nah, ada sebagian kitab disebut, ada kitab yang ditulis di sini. Salah al-mahid. Boleh kata apa? Darah itu yang boleh. Al-hayd huwa damul kharij fi sinni al-hayd wa huwa 9 sinin qamariyah min farjil mar'ati ala sabil as-sihah. Sebut min farjil mar'ah. Ada tak sebut dia. Ketika yang saya sebut di sini ini lebih kuat. Karena dalamnya ada perincian yang boleh menyebabkan kita faham masalah serupa. Tapi kalau yang ini dia akan penuh perincian yang itulah. Kalau kita kata darah yang lain yang terdapat kuat daripada faras wanita, disebut faras satu. Maksudnya kalau perempuan itu ada 2 faras macam mana? Masalahnya pula. Kalau perempuan itu ada 2 kemaluan, nak kira mana darah itu? Itu kalau 2 kemaluan, 2 faras. Kalau dia ada 2 kemaluan juga, 1 faras, 1 lagi kemaluan lelaki. Jauh mana pun boleh. Kalau kata dia keluar yang pertama, kalau kata darah perempuan ni, kalau kata dia ada 2 kemaluan, kata ulama kena keluar darah daripada 2 bahagian itu. Mesti keluar daripada 2 baru dikeluar Tuhan. Faham? Baik, kalau kata dia ada darah, dia ada kemaluan dan kemudian dia ada kemaluan lelaki. Orang perempuan ada kemaluan lelaki saja. Macam mana kalau kita nak tahu kata perempuan ni balik ataupun tidak? Dia mesti keluar daripada 2. Keluar air mani daripada kemaluan lelaki, keluar haid daripada kemaluan perempuan, baru dia balik. Faham? Faham? Tapi kalau kata dia keluar darah haid sahaja, dia hanya hukum pada masalah apa? Masalah dia balik ke tidak. Nak dikira dia haid ke tidak? Betul. Sebab apa? Sebab kita tidak tahu dia perempuan ke tidak. Boleh tak? Kalau dia lelaki, dia haid kan? Kalau dia haid pada waktu tersebut, soalan dia yang keluar panik itu macam apa? Tidak lelaki lah. Tidak keluar dua lagi. Yang hanya dihukumkan dia sebagai yang telah balik, tapi pada hukum haid tidak dihukum. Kenapa? Karena dia lebih muskil. Pasti dia paling muskil. Unsur muskil. Unsur muskil. Itu ulama berkata kita khusus bab berkaitan dengan unsur muskil. Karena dia bermuskil. Dia menyebabkan jadi muskil. Kalau unsur muskil ni hukum dia panjang lebar dan hasil lebar. Baik. Sikit lagi. Awak. Baca enggak? Jangan. Jangan tadi jangan. Oh, jadi betul. Betul tak? Tidak apa. Oh, dicapu. Patah ke apa ni? Patah. Dia patah dah ilham dia ni. Baik. Sambung balik. Dua minit kita berhenti mayang isyak, sambung pula kitab kedua. Larat tak larat tak kira, saya larat. Baik. Dia nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim daripada kehamilan, sama ada yang lahir tersebut merupakan alaqah, yakni ketulan darah. Yang keluar tu ketulan darah ke ataupun mudrah, yakni ketulan daging. Maka dikira nifas. Alaqah atau mudrah itu perlulah diakui oleh bidan. Qabilah maksudnya.
Qabilah maksudnya bidan, bahawa ianya adalah permulaan kejadian manusia. Jadi walaupun yang keluar bukan mesti orang, keluar daging saja, keluar darah saja, darah yang bentuk dia macam ketulan tu, keluar darah ketulan macam tu, maka dia telah dikira sebagai nifas pada waktu tersebut. Kalau kata rahim dia kosong pada waktu itu. Dan ditentukan oleh siapa? Ditentukan oleh qabilah. Qabilah iaitu bidan. Bidan tengok kata ni adalah asal kejadian manusia, maka waktu itu dihukumkan dia dengan nifas pada waktu tersebut. Memang bidan tu juga maksudnya doktor ataupun nurse yang mana menyambut kelahiran. Perakuan ini sudah cukup dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh seorang bidan. Seorang bidan pun dah memadai dah. Tak perlu kumpul jamaah bidan. Kena kumpul bidan sebelah kampung. Bidan-bidan mau kumpul kena 3 orang bidan, tak, seorang cukup dah. Tak ada masalah. Syarat lain bagi darah nifas ialah semestinya ia keluar setelah berlaku kelahiran. Itu darah nifas mesti selepas berlaku kelahiran. Maksud setelah berlakunya kelahiran tersebut ialah sebelum berlalu 15 hari setelah melahirkan. Jika ia keluar setelah berlalu 15 hari daripada hari lahir, maka ianya tidak dinamakan sebagai darah nifas, tetapi darah haid. Memang ingat no? Perempuan keluar saja darah beranak ataupun keluar darah keguguran, dia gugur. Dan bidan kata ni sebenarnya memang asal kejadian manusia, kosong rahim dia daripada kandungan. Maka dikira selepas tu keluar darah tu dikira darah nifas. Baik, kalau tak keluar darah, dia bedah caesar. Contohlah caesarean, bedah-bedah bawa keluar bayi. Kemudian darah tak keluar di kemaluan dia. Syarat dia kena keluar di kemaluan. Keluar bukan keluar ke perut tu, keluar di kemaluan dia. Darah tak keluar, sehari tak keluar, 2 hari tak keluar, 3 hari tak keluar, 5 hari tak keluar, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, hari ke-7 keluar, dikira darah haid ke darah nifas pada waktu tu? Syarimi? Dikira nifas. Kenapa? Kerana masih lagi dalam tempoh 15 hari itu. Tapi kalau keluar selepas 15 hari, hari pertama sampai hari 15 tak keluar darah, hari ke-16 keluar darah, maka darah yang keluar selepas hari ke-16 tadi dikira darah apa? Darah haid dah pada waktu tersebut, tidak lagi dikira darah nifas. Kenapa? Kerana dah selang masa 15 hari di antara tempoh kelahirannya dan kemudian di antara tempoh tidak keluar darah tadi berselang dengan 15 hari, maka selepas 15 hari tadi dikira darah haid, bukan lagi darah nifas pada waktu tersebut. Kena faham bergelok no? Ini masalah. Kenapa? Kenapa kita nak kena tahu benda tu? Sebab hukum dia beza. Nanti takut kita duk kira dengan kiraan nifas, nanti akan jadi kacau bilau, hukum hakam habis semua. Jadi ini kena reti lah, orang perempuan kena reti sungguh dalam masalah ni. Kena reti hukum hakam ni. Tu saya tanya tadi kat orang rumah saya, duk tulis tak kalau keluar haid? Kahwin dah dekat 12 tahun dah. Saya tanya dia, tulis tak kalau keluar haid tu berapa jam sehari dia keluar? Nanti kita tengok bab haid. Syarat haid mesti 24 jam, iaitu sehari semalam. Sehari semalam dengan makna 24 jam. Jadi kalau tak cukup 24 jam, walau keluar 15 hari pun tak dikira haid. Dah 15 hari keluar sejam. Hari ke-15 cukup 15 jam. Maksudnya 15 hari itu semuanya istihadah, bukannya haid pun. Dia ada rasa haid. Itu bukan haid. Kenapa tak cukup sehari semalam walaupun 15 hari? Kena reti bagus. Jadi kena tanda betul, tengok hari ni keluar berapa jam. Keluar tu pula bukan mesti keluar menyembok serupa dengan pilih paip bomba tu. Matilah perempuan tu. Keluar sikit lagi, mana ada lagi kesan pada kapas yang diletakkan pada kemaluan di bahagian dalam, maksudnya masih ada lagi haid tu. Jadi letak lagi, tengok dalam, keluar ada lagi kesan merah, tak lagi dalam, tengok ada kesan kadar, jadi macam warna dia kelabu-kelabu sikit, masih lagi dikira haid. Tak lagi warna dia keluar dah kuning dah, masih lagi haid. Terus sampailah kosong betul. Tengok hari tu dah tak ada berapa jam, tengok agak-agak hari tu kosong tak ada, hari ni berapa jam keluar. Esok pula
macam tu juga. Lusa pula macam tu juga. Tengok balik. Kalau hari pertama keluar 8 jam, hari kedua keluar 7 jam, hari ketiga keluar 8 jam, hari keempat keluar sejam, cukup lah 24 jam. Jadi hari lepas tu keluar pula lagi, keluar lagi. Tu dah dikira 24 jam dah. Semua tu dikira haid. Semua tu dikira haid. Dan tengok balik, nanti kena perhati balik, keluar pula sampai hari ke-20. Tu nak kira macam mana pula. Tengok pula mana satu haid, mana satu tidak haid. Kita tak boleh kata kira 15 hari lah haid, hak yang baki tu tidak haid. Oh, pandai dia. Macam tu syok mana. Tak hidup ngaji kitab ni. Dia kira gitu ya. Dia kira kalau 15 jadi 15 tu lah. Sebab paling panjang 15. Baki contoh kira. Kalau macam tu syok. Terabuk habis hukum hakam nanti. Salah. Sebab tu kena mengaji. Hukum hakam haid ni bukan hukum hakam yang senang juga sebenarnya. Tak senang, susah. Boleh? Lagi apa dia lagi? Lajak dah ni. Dan kemudian dinamakan darah yang keluar setelah kelahiran itu sebagai nifas adalah kerana ianya keluar setelah nafas, iaitu setelah keluarnya jiwa, maksudnya keluarnya nyawa manusia setelah itu. Ini kemudian dalil tentang nifas. Kemudian nanti dibacakan kanatin nufasa'u ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'qudu 40 yawman aw 40 lailatan. Adalah wanita-wanita pada zaman Rasulullah ini, kalau kata mereka keluar nufasa, maksudnya keluar nifas, maka mereka akan duduk di rumah selama 40 malam, 40 hari ataupun 40 malam maksudnya. Ini maksudnya dengan tempoh yang ghalib bagi perkara tersebut. Jadi hadis ini menunjukkan dalil kepada tempoh biasa nifas bagi wanita, iaitu 40 hari. Manakala sekurang-kurang tempoh keluar nifas itu 1 lahzah, yakni sepernafas. Sekali tu keluar sikit, tu dikira nifas dah. Walau sikit saja. Dan tempoh yang paling maksimum adalah selama 60 hari. Akan datang perbahasannya, perbincangannya terperinci tentang perkara ini insya-Allah taala. Nanti akan dibincangkan secara terperinci insya-Allah pada babnya. Tamam. Nanti selepas Isyak insya-Allah kita baca sikit saja berkaitan dengan hukum hakam berkaitan dengan istihadah. Lepas tu masuk kitab yang kedua insya-Allah dalam masa tempoh 1 jam, pukul 9 sampai pukul 10 kita baca insya-Allah taala. Tamam? Kemudian esok kita boleh sambung terus pengajian kedua. Malam ni kalau dia tak syok pula kalau tak habis pengajian pertama ya. Pergi kongkong bagi habis. Tahu tu haid apa dia, nifah apa dia, istihadah apa. Malam ni tidur mimpi darah insya-Allah. Al-Imam Al-Ghazali waktu semayang fikir tentang haid. Tak letak kitabul, ada sebahagian ulama kata. Fikir kitabul haid ke babul haid kan? Tengah semayang, adik dia mufaraqah. Sayyidi Imam Ahmad Ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Adik dia mufaraqah. Dia pun tanya ke adik dia, kenapa kamu mufaraqah daripada semayang dengan aku? Kata beliau, karena saya melihat ada darah di belakang kain kamu. Maka dia fahamlah rupanya adik dia nampak apa yang dia duk fikir pada waktu tersebut tentang darah haid. Kita ni akan fikir dengan benda yang kita banyak. Kita akan mimpi dengan benda yang kita banyak fikir. Ada orang yang mimpi jumpa Rasulullah. Tanya kat Tok Guru macam mana nak mimpi jumpa Rasulullah. Tok Guru kata mai rumah, mai makan nasi kat rumah. Dia pun mai makan nasi kat rumah. Tok Guru jamu semua masin. Masin ni tak boleh nak bincang lah. Masin sungguh. Ayam tak jamu. Anak murid ni ajak murid yang beradab. Dia bukan jenis orang kita. Ayam makan masin, komplain Tok Guru lah. Poi masin buruk kan. Lepas tu minta ayak pula, ada ayak. Ni tak kata apa, senyap. Kata Tok Guru suruh tidur dalam bilik. Tidur dalam bilik, ayak tak ada. Cari ayak dalam bilik ni kok ada lah. Tak ada apa. Tidur malam tu. Esok pagi Tok Guru tanya, macam mana semalam? Mimpi apa-apa tak? Mimpi Tok Guru. Mimpi apa? Mimpi ayak, kata dia. Mimpi ayak. Kenapa? Kerana duk fikir tentang ayak yang sangat banyak disebabkan makan yang masin, ayak tak ada, duk fikir ayak tu sampai masuk dalam mimpi. Kata Tok Guru, macam tu dah. Macam mana kalau kamu nak tengok Nabi SAW? Kalau otak kamu pada siang hari dengan maksiat, malam dengan melalaikan, malam-malam macam mana nak mimpi jumpa Rasulullah SAW? Kamu kena ta'alluq dan hati kamu tu dan fikiran kamu tu dengan Nabi sepanjang masa, insya-Allah akan mimpi jumpa Nabi SAW. Itu yang sukar untuk dilakukan oleh orang awam macam kita ni.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita akan sambung selepas solat isya' nanti, pengajian yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga adalah istihadah. Ta'rif istihadah ialah damun yakhruju min adna ar-rahimi fi ghairi ayyamil haid wan nifas. Maksudnya darah yang keluar dari bahagian hadapan rahim. Dibeza dia dengan haid. Haid darah yang keluar min aqsar rahim, daripada bahagian rahim yang paling dalam hujung sekali. Nanti akan disyarahkan yang dimaksudkan dengan hujung itu bagaimana. Fi ghairi ayyamil haid wan nifas, yaitu pada bukan hari haid dan nifas. Penerangan ta'rif. Darah yang ketiga dan terakhir bagi jenis-jenis darah yang keluar daripada faraj seorang wanita ialah darah istihadah. Yang kita masukkan darah yang keluar, maksudnya yang keluar dengan mendapatkan hukum ataupun untuk diletakkan dengan hukum hakam, maka itu dimaksudkan dengan darah yang keluar daripada wanita ini ada tiga. Tiga itu maknanya yang ditetapkan padanya hukum hakam syarak. Mana ada satu lagi darah dipanggil darah fasad. Karena darah fasad kenapa tak disebut? Sebabkan kerana dia tidak ta'alluq atau tidak terikat dengan hukum hakam syarak. Jadi dimaksudkan dengan tiga darah sahaja yang keluar daripada kemaluan wanita, iaitu tiga darah yang berkaitan dengan hukum hakam syarak. Jadi darah yang ketiga dan terakhir bagi jenis-jenis darah yang keluar daripada faraj seorang wanita ialah darah istihadah. Ianya juga disebut sebagai darah fasad. Darah fasad di sini dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oh maaf, tadi saya minta maaf. Betul. Ini darah yang ketiga tu, darah fasad. Dia bukan empat. Darah fasad adalah darah istihadah tadi. Tamam? Minta maaf. Darah istihadah adalah darah yang keluar daripada bahagian hadapan rahim. Ini berbeza dengan darah haid, yang mana ianya keluar daripada hujung rahim wanita dan ianya keluar bukan pada hari haid dan nifas. Ini bermakna setiap darah yang tidak dihukumkan sebagai darah haid atau darah nifas, maka ianya adalah darah istihadah. Bagi darah istihadah ini hukum-hukum tertentu yang akan diterangkan selepas ini, insya-Allah taala. Nanti akan diterangkan hukum hakam berkaitan dengan darah nifas ini, insya-Allah. Dalil tentang istihadah. Dalil bagi hukum darah istihadah telah disebutkan dalam beberapa hadis. Yang pertama, an Fatimah binti Abi Hubaish annaha kanat tustahadu. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Fatimah bintu Abi Hubaish bahawa beliau telah mengalami istihadah. Ini salah seorang wanita pada zaman Nabi yang mengalami istihadah. Faqala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda kepada beliau, "Idza kana damul hayd fa innahu damun aswadu yu'raf." Jika darah haid diketahui warnanya adalah hitam pekat. Wa idza kana dzalika fa amsiki 'anis shalah. Jadi jika demikian berlaku, maka tahanlah dirimu daripada melaksanakan salat. Fa idza kana al-aqaru fatawaddai wa salli fa inna ma huwa irqun. Kata Nabi, kalau kata yang keluar tadi selain daripada apa yang disebutkan oleh Nabi tersebut, maka ianya hendaklah kamu berwuduk dan kemudian menunaikan salat. Fa innama huwa irqun, kerana sesungguhnya ianya adalah irq, yaitu darah yang terbit daripada urat di dalam rahim sahaja, bukan disebut sebagai darah haid ataupun nifas. Tamam? Yang ini berdasarkan hadis ini, minta alif tanda sikit, yang mana perlu diturunkan ke perenggan ke bawah, diturunkan ke perenggan ke bawah. Ini macam berdasarkan hadis ini itu. Jadi berdasarkan hadis ini,
Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perbezaan darah haid dan istihadah berdasarkan perbezaan warna darah. Jadi Nabi bezakan di sini antara beza haid dengan istihadah adalah pada warna. Darah istihadah berbeza daripada darah, yakni warna darah istihadah itu berbeza daripada darah haid. Darah istihadah adalah darah yang keluar daripada urat yang dipanggil al-azil, berbeza dengan darah haid yang keluar daripada hujung rahim wanita. Jadi Nabi SAW menyebutkan pada sudut perbezaan tadi. Jadi nanti kalau kita mengaji bab haid, kita akan tengok darah haid bukan mesti warna hitam saja. Merah pun darah haid juga. Kuning pun darah haid juga. Kadar ataupun warna keruh-keruh pun dikira haid juga. Ataupun warnanya kecoklatan pun juga dikira haid juga. Faham? Jadi melihat kepada jenis darah tersebut yang disebutkan oleh Nabi di sini adalah yang ditentukan dengan darah oleh Nabi kepada Sayyidatina Fatimah binti Abi Hubaish. Atau ini juga mukjizat Nabi SAW, bahawa Nabi mengetahui bahagian kepada Fatimah binti Abi Hubaish ketika darah hitam itulah dikira haid, lain daripada tu dikira istihadah. Itu maksud Nabi dengan mukjizatnya mengetahui apa yang tidak dimaklumkan oleh Sayyidatina Fatimah binti Abi Hubaish. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kata Sayyidatina Aisyah, ja'at Fatimah bintu Abi Hubaish ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalat, telah datang Fatimah binti Abi Hubaish kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata, ya Rasulullah, inni imra'atun ustuhadu fala athuru afa ad'u salata. Aku ini adalah wanita yang terbit padanya ustuhadu, maksudnya yang keluar padanya istihadah. Fala athuru, jadi saya tidak suci. Afa ad'u salata, adakah saya nak kena tinggalkan solat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, innama dzalika irqun. Kata Nabi, jangan tinggal, karena itu adalah darah yang hanya keluar daripada urat sahaja. Walaysa bil haidah, bukan darah haid seperti yang difaham dalam syarak, iaitu yang keluar dari aqsa rahimil mar'ah, pada penghujung rahim mar'ah. Fa idza aqbalatil haidatu fatrukis salata, ketika mana telah datangnya haid baru tinggalkan solat, kata Nabi. Kamu tinggalkan solat. Fa idza zahaba qadruha, ketika telah berlalu qadar waktunya yang biasa, faghsili anki dama wa salli, maka basuhlah darah tersebut dan kemudian tunaikanlah salat. Jadi hadis ini menjadi dalil bahawa seorang wanita yang mampu membezakan darah haid dan darah istihadah, maka hendaklah dia menghitung tempoh permulaan dan pengakhiran haidnya. Ini, jika tempohnya telah berakhir, maka hendaklah dia mandi wajib bagi darah tersebut. Jadi hukum darah istihadah pula adalah seperti hadis biasa dan seperti hadas biasa. Dia tidak sama seperti haid dengan nifas, karena haid dengan nifas dikira sebagai hadas besar, manakala istihadah adalah hadas biasa. Maka hendaklah dia berwuduk pada setiap kali salat seperti mana yang akan kita terangkan nanti secara terperinci. Jadi orang perempuan yang istihadah, bagaimana dia nak kena buat nanti pada bab dia, insya-Allah. Masuk waktu solat, dia nak kena buat apa? 1, 2, 3, 4, ada beberapa step yang wanita istihadah perlu laksanakan sebelum mana melakukan ibadah. Jika kamu telah memahami apa yang telah kita sebutkan sebelum ini, maka ketahuilah bahawa darah yang keluar daripada rahim seorang wanita itu adalah salah satu daripada 3 jenis darah, sama ada darah haid ataupun darah nifas ataupun darah istihadah. Jadi kalau kita tahu yang ini, fahamlah, maka darah yang keluar dari kemaluan wanita adalah salah satu daripada 3 jenis ini sahaja. Baik. Seterusnya, yang terakhir pada pengajian yang pertama, hukum lendiran yang keluar daripada faraj wanita, atau dengan bahasa kita sebut dengan keputihan. Maknanya apa hukum keputihan? Biasa orang wanita, perempuan selalu tanya masalah ni, dan kadang-kadang mereka malu untuk nak memaklumkan perkara tersebut, dan di sini dibahaskan tentang masalah itu.
Sesuatu yang keluar daripada faraj wanita selain darah disebut sebagai rutubatul farji. Rutubah ataupun kelembapan atau lendiran pada faraj. Ianya adalah air putih seakan-akan mazi dan juga peluh. Persoalannya, adakah ianya suci atau najis? Adakah ianya membatalkan wudu ataupun tidak? Ini persoalan. Dia najis ke suci? Kerana keputihan ni najis ke suci? Yang kedua, batal wudu ataupun tidak batal wudu kalau kata terkeluar lendiran tersebut. Kesimpulan hukumnya ialah yang pertama, jika ianya keluar daripada bahagian zahir faraj, maka ianya tidak najis dan tidak membatalkan wudu. Ingatlah yang pertama, kalau dia keluar daripada zahir faraj. Apa dia zahir faraj? Sagi kita sebut zahir faraj. Jadi kalau keluar daripada zahir faraj, garis dulu, keluar daripada zahir faraj, garis di bawah zahir faraj, maka dia tidak najis, garis tidak najis, dan tidak membatalkan solat, tidak membatalkan wudu. Itu garis yang ketiga. Yang kedua, jika ianya, yakni kelembapan ataupun lendiran faraj tadi, keputihan tadi keluar daripada bahagian dalam faraj, tadi zahir faraj, yang ni dalam faraj, maka ianya membatalkan wudu dan ianya najis. Apa? Batal wudu dan najis hukum dia. Tadi hukumnya adalah tidak najis, maksudnya suci, dan yang kedua tidak batal wudu. Yang ketiga, jika syak seseorang tersebut, jadi wanita ni syak, adakah ianya keluar daripada bahagian zahir ataupun hanya daripada dalam faraj, maka ianya tidaklah membatalkan wudu dan ianya juga tidak najis. Ini kalau kata, kalau dia syak mana satu ni, keluar dalam ke daripada zahir faraj, maka tidaklah membatalkan wudu dan ianya juga tidak najis. Faham? Baik, apa yang dimaksudkan dengan zahir dan batin bagi faraj? Tadi dah sebut, kalau zahir faraj tidak batal wudu, tidak najis. Kalau keluar daripada batin faraj, dalam faraj, batal wudu, najis. Kalau syak dalam keluar, tidak batal wudu, tidak najis. Faham tak? Tiga masalah. Baik, sekarang dibincang, apa maksud zahir dan batin faraj? Ini soalan ini adalah tambahan daripada penterjemah saya yang tambah tu. Boleh tak sebut pun, saja buat tulis itu sebab nak bagi ada kesinambungan. Jadi saya tulis macam tu. Zahir faraj ialah bahagian yang wajib dibasuh ketika mandi wajib dan ketika istinja. Itu masuk zahir faraj. Apa dia zahir faraj? Zahir faraj maksudnya bahagian yang wajib dibasuh ketika mandi wajib dan ketika istinja. Jadi kalau perempuan dia duduk mencangkung, maka yang zahir pada ketika tersebut daripada kemaluannya dikira zahir faraj. Yang dia wajib basuh ketika mandi wajib. Beza perempuan yang kahwin dengan tak kahwin. Perempuan tak kahwin lain, perempuan kahwin lain. Perempuan kahwin kalau dia duduk bercangkung, dia berbeza sedikit dia punya orang panggil apa, zahir dan juga maksudnya luaran farasnya dibandingkan dengan yang tidak berkahwin lagi. Ini anak dara tak sama dengan yang telah janda. Faham? Janda lah. Yang kahwin dipanggil janda. Janda bukan kematian suami, ingat tu. Janda ni maksudnya sayyid dipanggil dia. Dalam bahasa Melayu kita janda tu yang telah kematian suami ataupun kena cerai lah. Kita bahasa Melayu kita ada bahasa juga. Bahasa Arab dia panggil sayyid. Bikrun atau sayyid, anak dara ke sayyid. Sayyid dalam bahasa kita kalau terjemah dia jadi janda. Faham? Kalau orang Melayu kita dia ada dua bahasa pula, janda dengan yang dah kahwin. Itu lain. Kalau janda biasanya digunakan oleh orang Melayu ni yang telah bercerai maksudnya, ataupun yang telah kematian suaminya, baru dikira janda pada waktu itu. Okey? Bahasa Melayu kita macam itulah. Tapi kalau dalam bahasa fiqh, maksud sayyid ni adalah yang telah disetubuhi, maka dia dikira sayyid pada waktu. Jadi beza di antara wanita yang belum berkahwin dengan yang telah berkahwin. Bukan belum berkahwin pun masih lagi kurang ni juga. Maksudnya yang masih dara dengan yang tidak dara. Itu lebih orang panggil apa? Bahasanya lebih ilmiah sikit. Kerana tak mesti berkahwin.
Ada orang dia tak kahwin lagi, bila tak ada darah dah, maka hukum dia seperti tidak ada darah. Faham? Jadi itu cara dia. Dia duduk boleh biasa dah. Orang perempuan tahu benda ni. Manakala batin faraj pula ialah bahagian yang tidak wajib dibasuh ketika mandi wajib dan ketika istinja. Ketika tidak kalau kata yang batin pula, iaitu bahagian tak wajib dibasuh ketika mana mandi wajib dan ketika istinja. Ini bahagian dalam. Ini bahagian dalam sikit. Baik. Tengok nota kaki di bawah. Lihat hukum keputihan secara terperinci. Namam di dalam Tuhfatul Muhtaj bersama hasyiahnya Al-Fatawi Al-Fiqhiyah Al-Kubra dan Bughyatul Mustarsyidin, muka surat yang ke-86. Dia kata apa yang telah kita sebutkan di sini adalah pandangan yang telah dipegang oleh Al-Allamatul Ramli. Manakala pandangan yang dipegang oleh Allamah Ibn Hajar bahawa keputihan adalah suci jika ianya keluar daripada bahagian zahir ataupun daripada bahagian batin yang sampai padanya kemaluan lelaki ketika jima'. Jika keputihan tersebut keluar daripada bahagian yang tidak sampai padanya kemaluan lelaki ketika jima', maka ianya adalah najis secara pasti. Tamam. Jadi Imam Ramli ni pandangan yang kita sebut ni, tak sah ni, yang kata keputihan kalau keluar daripada zahir faraj maka ianya suci, tidak membatalkan wudu. Kalau keluar daripada batin faraj maka ianya adalah najis dan batal wudu. Yang ketiga syak keluar dalam ke di zahir maka tidak batal wudu dan tidak najis. Faham? Itu pandangan siapa? Pandangan Imam Ramli. Pandangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki, faqih, sahib Tuhfatil Muhtaj, kata beliau, kalau kata keputihan tadi keluar daripada zahir ataupun daripada batin sekalipun, batin yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Hajar yang sampai kemaluan lelaki ketika bersetubuh dengan wanita tersebut, yang keluar daripada kawasan tadi tidak batal wudu dan tidak najis, kata beliau. Faham? Di sini kata apa? Ialah keluar daripada bahagian zahir atau daripada bahagian batin yang sampai padanya kemaluan lelaki ketika jima'. Jika keputihan tersebut keluar daripada bahagian yang tidak sampai. Tengok tak? Minta maaf. Keputihan yang keluar daripada dalam dan juga yang duduk daripada luar, kata Imam Ibnu Hajar, ianya suci. Baik batal wudu, batal. Kalau keluar daripada dalam masuk ke keluar batal wudu. Tapi suci ke tak suci? Suci tu. Memang kena beza dua ni. Faham? Dia kena beza. Keputihan kata Imam Ibnu Hajar duduk di zahir kemaluan, tidak najis. Dalam batin tidak najis. Batin yang dimaksudkan oleh beliau macam mana? Yang sampai kemaluan lelaki dalam tempat tersebut. Faham? Yakni dengan kemaluan yang mu'tad, jadi dengan kemaluan yang mu'tad, iaitu yang biasa. Faham? Tak payah panjang-panjang sangat tu, malu kau orang. Jadi lah tu, faham sendirilah kot. Panjang-panjang sangat lagi. Cerita panjang, bukan panjang-panjang tu panjang benda lain. Panjang-panjang cerita bab tu kita pun malu. Baik. Jadi jelas dah masalah tersebut, kita pun reti. Baik, masalah keluar daripada dalam, keluar keputihan tersebut, terasa keluar oleh wanita tadi, batal ada wudu? Batal wudu. Wudu batal kerana keluar daripada dalam, keluar. Itu ma'ruf dalam kaedah fiqhiyah, dalam kaedah pengajian kita dalam fiqh, ma'ruf benda tadi. Cuma najis ke tak? Imam Hajar kata tak najis kalau keluar dalam, hatta dalam sekalipun, yang sampai kemaluan lelaki di tempat tersebut. Baik, bila yang jadi najis secara mutlak, secara pasti, yang keluar daripada hujung kemaluan wanita yang tak sampai kemaluan lelaki di tempat tersebut, keputihan keluar daripada situ. Macam mana kita nak tahu? Doktor lah beritahu. Kena tanya doktor. Doktor kata ni keluar dalam punya hujung sekali, tak sampai bahagian kemaluan lelaki kalau kena di situ. Yang ni najis secara mutlak. Tapi kalau keluar di kawasan yang dinding kemaluan dia, yang kalau kemaluan lelaki masuk terkena bahagian dinding tersebut, keluar di bahagian tu, maka di sisi Imam Ibnu Hajar tidak najis keputihan tersebut. Tamam? Tak najis.
Jadi pilih pandangan mana kita nak pilih. Kalau kita nak pilih pandangan Imam Ibnu Hajar, maka yang keluar daripada dalam pun tak ada masalah, tak najis. Cuma batal wudu, ya batal wudu kata Imam Ibnu Hajar. Dan Imam Ramli juga batal wudu, sama aja. Kerana keluar daripada dalam. Cuma najis ke tak najis, itu aja bincang. Kalau najis, kena basuh. Kalau tak najis, tak payah basuh. Maksudnya perempuan tak perlu cek sebelum dia semayang, tengok dulu keputihan dia ni keluar ke tak keluar. Mana dia nak kena basuh ke tidak. Karena kalau dia keluar daripada dalam, keluar, maka pada waktu tersebut tidaklah membatalkan atau tidaklah menjadi najis perkara tersebut. Jadi kalau terkena pada pakaian dalam dia sekalipun, maka tidaklah jadi najis. Faham? Tentu. Cuma kalau dah berwudu, keluar kemaluan apa ni, keluar kemaluan pada keluar keputihan tu daripada kemaluan dia, potong banyak sangat tu, keluar keputihan tadi daripada kemaluan dia, macam mana? Batal wudu tadi, batal wudu kerana dia keluar daripada dalam, daripada dalam keluar, jadi batal wudu. Boleh faham? Dia sama macam keluar air mazi, sama macam keluar air wadi, sama macam keluar air kencing, macam tu. Minta maaf. Saya minta maaf. Minta maaf. Betul tak Ustaz sebut Syarimi? Dia tak berani kata. Sebab apa? Sebab Tok Guru tanya dia. Tak boleh. Dia kata tak betul. Saya cakap tak betul tadi. Saya beritahu tadi tak kena. Kenapa tak kena? Kerana yang keluar tu suci. Minta maaf. Sebab tu Imam Ibnu Hajar beza dengan Imam Ramli. Faham tak? Patah balik. Saya syarah balik masalah tu. Minta maaf. Ini masalah. Imam Ibnu Hajar pegang dengan pandangan kemaluan pada keputihan yang keluar daripada zahir dengan batin yang dimaksudkan oleh beliau yang sampai kemaluan lelaki, maka yang keluar tadi adalah suci. Keluar tu suci. Faham? Bila keluarnya suci, maka tidak batal wudu. Sebab dia keluar ni suci. Boleh? Nampak tak? Jadi faham lagi. Jadi kalau keluar daripada dalam, keluar tidak batal wudu pada waktu tersebut. Kenapa? Karena suci. Baik, kalau keluar daripada hujung kemaluan yang tidak sampai kemaluan lelaki di tempat tersebut kalau bersetubuh, maka yang tu najis secara pasti. Hak tu keluar baru batal wudu. Tadi yang keluar di dinding kemaluan sahaja, yang sampai kemaluan ketika mana bersetubuh dengan lelaki, maka itu suci dan kalau keluar tidak najis. Jadi beza dengan Imam Ibnu Hajar dengan Ramli, beza dengan Imam Ramli. Karena Imam Ramli kata yang keluar daripada dalam sahaja batin, iaitu tempat sampai kemaluan lelaki, maka najis dan dia akan dikira sebagai membatalkan wudu. Batu dikira batal dan najis. Yang zahir sahaja suci dan tidak membatalkan wudu. Boleh faham? Manakala yang keadaan Imam Ibnu Hajar kata keluar daripada zahir dengan batin yang sampai kemaluan lelaki di tempat tersebut, kedua-duanya suci, jadi maknanya tidak membatalkan wudu kalau keluar. Faham? Macam tu maksudnya. Kalau keluar yang hujung sekali baru batal wudu pada waktu tersebut. Saya minta maaf tersilap tadi dengan masalah tersebut, kerana terkeliru dengan masalah yang keluar. Bila yang jadi perasaan balik tadi ni, perasaan balik tadi bila sebut ayat mazi, ayat wadi, perasaan balik tu, ayat kencing. Jangan tu najis, hak ni suci. Dia sebab dia pegang pandangan suci, maka keluar tadi tidak batal wudunya. Faham? Boleh? Jadi ada dua pandangan ulama. Saya ringkaskan kembali, rasanya dah faham dah, tapi kita ringkaskan balik. Imam Ramli ada 3 pandangan dalam masalah berkaitan dengan keputihan. Kalau keputihan tadi keluar di zahir, kata Imam Ramli, keluar zahir. Zahir maksudnya apa dia? Ketika wanita tadi duduk ketika mandi wajib, dan tempat tadi wajib dibasuh ketika mandi wajib. Tempat yang wajib dibasuh ketika mandi wajib. Beza lelaki perempuan yang kahwin dengan perempuan tak kahwin. Apa? Jadi Imam Ramli kata kalau yang macam tu zahirnya suci, kalau keluar daripada zahir suci dan tidak membatalkan wudu. Kalau keluar daripada batin dalam, kalau bagi Imam Ramli najis membatalkan wudu. Kalau syak keluar dalam ke daripada zahir, tidak batal wudu dan suci. Itu kalau syak. Imam Ibnu Hajar
Ada 3 juga. Tak, 2. Zahir kah, batin kah? Dengan batin tadi dengan makna yang tempat dijima oleh lelaki, ianya suci dan tidak membatalkan wudu. Boleh? Betul? Apa dia? Nanti. Yang kedua, kalau dia keluar daripada hujung, maka dia najis dan membatalkan wudu. Ya, silap soalan. Ulat keluar daripada kemaluan. Ulat keluar daripada kemaluan, ya batal wudu. Ya. Karena an-nadir la hukmalah. Karena itu masuklah hukum nadir. Faham? Dia adalah hukum nadir. Dia akan membatalkan wudu budak-budak. Boleh faham? Ini hukum nadir ya. Air mani keluar. Air mani keluar. Itu masalah lain tu. Masalah lain. Air mani keluar, dimasukkan balik, lepas tu keluar balik. Najis ke suci? Batal wudu tak? Itu masalah lain. Air mani kali tambah keluar, batal wudu. Bincang tu jadi bincang yang kedua, masuk balik ke Allah. Jadi kenapa yang tu masalah hadis tanya tadi ni, nak batal wudu kalau kata keluar ulat daripada kemaluan? Nadir. Nadir. Masalah nadir tadi diambil seperti apa ni? Masalah yang dibincangkan macam ni. Jadi masalah ni yang ni akan apa ni? Jadi orang panggil apa? Berlaku kepada wanita dan boleh menyusahkan mereka kalau kata macam tu kepada. Tamam? Baik. Boleh nampak? Lepas tu baca sekali lagi, tengok apa yang telah kita sebutkan di sini ialah pandangan yang telah dipegang oleh Al-Allamah Ramli. Manakala pandangan yang dipegang oleh Al-Imam Ibnu Hajar bahawa keputihan adalah suci jika ianya keluar daripada bahagian zahir ataupun daripada bahagian batin yang sampai padanya kemaluan lelaki ketika jima'. Jika keputihan tersebut keluar daripada bahagian yang tidak sampai padanya kemaluan lelaki ketika jima', maka ianya adalah najis secara pasti. Jadi kata Imam Ibnu Hajar, lendiran keputihan yang pada faraj wanita adalah suci jika ianya keluar daripada bahagian zahir dan batin faraj, yakni yang sampai padanya zakar seseorang yang menyetubuhinya. Manakala batin faraj yang tidak sampai zakar orang yang menyetubuhinya, maka ianya dihukum najis secara qat'i. Tamam. Dalil bagi apa yang kita sebutkan ialah mazi adalah najis dan ianya membatalkan wudu berdasarkan kesepakatan para ulama. Ianya keluar daripada bahagian dalam kemaluan. Ni alif. Mazi adalah najis dan ia membatalkan wudu. Kenapa? Karena dia keluar daripada bahagian dalam kemaluan. Tamam. Jadi jika lendiran keputihan itu daripada bahagian dalam kemaluan, maka ianya menyerupai mazi. Manakala jika ianya keluar daripada bahagian zahir kemaluan, maka ianya menyerupai peluh. Peluh adalah suci dan tidak membatalkan wudu. Manakala dalam keadaan syak, sesungguhnya yakin itu tidak akan terangkat disebabkan syak. Ini kerana asal bagi sesuatu itu adalah suci dan asal bagi bersuci itu tidak terangkat atau terbatal. Tamam. Baik. Boleh nampak masalah ni? InsyaAllah esok kita akan sambung pada pengajian yang kedua. Dan moga-moga dapat faham masalah rutubatil farj, kemaluan atau keputihan. Dan kalau tidak jelas esok boleh tanya soalan bagi masalah tersebut. Jadi pengajian kedua esok akan menerangkan berkenaan dengan umur wanita yang didatangi haid, tempohnya dan warna darah dan sifat-sifatnya, insya-Allah.